Pembangunan infrastruktur adalah amat penting untuk negeri Sabah, negeri yang paling miskin di Malaysia pada masa kini. Selepas 20 tahun pentadbiran yang lemah oleh Kerajaan Barisan Nasional, Sabah masih jauh ketinggalan dalam pembangunan, khususnya jalan raya. Ini pun membuktikan pagi ini ahli Sabah yang duduk sebelah sana pun bersetuju. Saya ingin mensentuh perkara yang dibawa maksud pembangunan 27 di bawah buktiran 08 tentang jalan raya diperuntukkan Sabah. Bahawa dalam peruntukan 476 juta untuk pemulihan dan naik taraf jalan. Saya minta Menteri untuk membicarakan peruntukan tersebut diperuntukkan berdasarkan projek. Datuk Pengerusi, saya ingin membaca sedikit informasi tambahan dan latar belakang untuk makluman Dewan Yang Mulia ini. Menuju kepada dokumen koridor pembangunan Sabah. Sabah mempunyai 1,428 km jalan persekutuan dan 14,249 km jalan negeri. Keseluruhannya hanya 6,094 km atas siu. Tetapi ada 9,583 km adalah gravel and earth road dengan izin. Maksudnya hanya 38.9% jalan raya di Sabah yang sudah siu berbanding dengan 89.4% di Semenanjung Malaysia. Begitulah besar jurungnya di antara Sabah dan Semenanjung. Tetapi malangnya dalam bajet ini jumlah peruntukan untuk Sabah hanyalah 476 juta, manakala 2,836 bilion telah diperuntukkan. 2.836 bilion telah diperuntukkan kepada Semenanjung Malaysia. Selain daripada itu, berbanding dengan tahun 2013, peruntukan untuk Sabah telah dikurangkan. Sabah dapat 548 juta pada tahun 2013, tapi tahun 2014 dikurangkan sebanyak 13%. Sarawak turun lagi, dikurangkan daripada 303 juta ke 2,217 juta sahaja. Tetapi pada waktu yang sama, peruntukan untuk Semenanjung Malaysia telah ditingkatkan sekurang-kurangnya 900 juta, iaitu 47% daripada 1.927 bilion ke 2.836 bilion. Kenapa peruntukan Sabah dikurangkan tetapi Semenanjung ditambah begitu banyak? Saya ingin memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa ada beberapa projek pembinaan jalan raya yang sudah lama dicadangkan untuk Sabah, khasnya Santakan, tetapi sampai hari ini masih tidak diambil berat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Contohnya, pertama, jalan liparan bypass dari Batu 16 ke 32, Jalan Abu. Kalau tidak silap, projek ini telah dicadangkan sejak rancangan ke-8, rancangan Malaysia ke-8 lagi. Tetapi sampai hari ini pun masih belum dimula. Saya ingin tahu, berapakah yang dicadangkan untuk projek ini dalam bajet kali ini? Dalam jawapan kepada saya pada bulan Jun ini, Menteri memaklumkan kepada saya bahawa jalan ini akan dimulai dengan 4 package. Yang package pertama akan ditender pada bulan September ini. Datuk Pengerusi, pada minggu yang lepas, Menteri sudah menjawab soalan yang berkenaan dalam penggolongan bajet di peringkat dasar bahawa tender ini akan dijalankan bulan ini, walaupun sudah lepas September, dan akan melaksanakan dengan rolling plan. Saya berasa kecewa
mengapakah projek ini telah dicadangkan dalam rancangan Malaysia ke-8, maka sampai sekarang masih dalam ini rolling plan, tidak ada peruntukan yang tetap. Apakah ini projek akan diterus rolling plan sampai rancangan bila? Rancangan ke-20 kah? Saya harap janji tersebut bukan janji kosong dan rakyat di Sandakan masih menanti-nantikan. Saya harap Menteri boleh bertimbang bahawa projek ini akan dimulai sekarang dan diberi peruntukan yang tetap dan mencukupi untuk kesejahteraan di Sandakan dan negeri Sabah. Contoh yang kedua, projek meluaskan dan naik taraf Jalan Labuk dari Batu 8 ke 16 di daerah Sandakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, projek ini sepatutnya telah siap. Banner Batu 27 April 2012. Manakala projek ini telah ditanggungkan di Oktober 2013. Baru-baru ini diberitahu projek ini tersebut akan ditanggungkan ke bulan April tahun 2015. Saya minta penjelasan dari kementerian apakah jumlah peruntukan untuk projek ini. Adakah projek tersebut diperuntukkan di bawah perkara yang sama seperti saya dari yang ujar. Saya berharap projek ini boleh disiapkan pada tarikh yang tetap dan tidak ditanggung-tanggungkan lagi. Yang ketiga, mengenai projek menaik taraf dan pemulihan Jalan Batu Sabit fasa 1 3.5 km dengan kos 24 juta on design and build basic di Batu Sabit. Walaupun projek ini baru disiapkan dan saya diberitahu bahawa projek ini belum dapat certificate of completion dengan izin, tetapi jalan ini sudah rosak dengan begitu teruk. Saya dimaklumkan bahawa projek ini akan ditender semula. Oleh yang demikian, apakah jumlah peruntukan untuk projek yang retender ini? Saya mendapati projek ini adalah di bawah kewajipan kerajaan negeri dan diperuntukkan dari kerajaan persekutuan. Saya ingin tahu apakah status projek ini, sila beri penjelasan bahawa ini kontraktor yang fail lah, mempena ini. Adakah dia mau bayar balik itu 24 juta yang sudah dipakai? Yang keempat, mengenai projek pembenaan Jalan Bintas Sandakan, kita sebut ini Southern Ring Road sepanjang 7.05 km. Projek ini telah dijanjikan oleh Barisan Nasional 18 tahun lepas. Penduduk di Sandakan susah menunggu selama 14 tahun. Rakyat Sandakan berasa amat kecewa dan marah kerana janji tersebut langsung tidak didapati. Datuk Pengerusi, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, projek Jalan Bintas Sandakan fasa pertama yang sepanjang 1 km telah siap bina sejak 10 tahun yang lalu. Manakala pembinaan fasa kedua masih belum dimulai. Memandangkan projek ini sepatutnya disiap bina 10 tahun yang lalu. Juga menuju ke bekas timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Yang Berhormat Datuk Tan Sri Kit pada 30 hari bulan Julai 2008. Beliau telah mengumumkan bahawa Jalan Pintas fasa 2 diberi peruntukan sebanyak 194 juta. Pembinaan tersebut akan bermula dengan setakat masa dan jangka akan mengambil masa 2 tahun. Oleh itu, projek ini sepatutnya telah disiap bina pada tahun 2011. Dalam perkara ini, adakah ini beruntukan satu penipuan daripada kerajaan Barisan Nasional? Dan haraplah kerajaan boleh memulakan pembinaan tersebut secepat mungkin. Walaupun sudah lepas 20 tahun, janji itu masih menanti-nantikan. Haraplah bukan satu janji yang dicapati. Di samping itu, di bawah perkara yang sama, adakah peruntukan tersebut tersedia untuk membina 2 buah persimpanan bertingkat dan jenjang 4 seperti dijanjikan? Baru-baru ini,
juga dalam sidang Dewan ADUN, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Yang Berhormat Tan Sri Bhairi Keringan mengumumkan dan berjanji bahawa peruntukan 140 bilion bagi projek tersebut sedia ada di Kerajaan Persekutuan. Ya, sandakan gulung. Ya, sekali lagi. Ya. Dan boleh bermula pembinaan bila-bila masa. Saya kuati janji tersebut kemungkinan dilakukan upaya dalam masa yang tertentu untuk membina persimpangan peringkat di Kota Kinabalu. Sebab ini pun dalam rolling plan. Datuk Pengerusi, setangkan rakyat Sabah sudah minta satu label rakyat yang menyampung meja tahu dengan izin di Sabah bertahun-tahun. Namun demikian, sehingga kini Sabah masih belum ada satu label rakyat seperti ditapak di Semenanjung Malaysia. Di Semenanjung Malaysia kita nampak label rakyat dari antara ke selatan, dari timur ke barat pun perlengkapan dengan label rakyat. Jangan bilang label rakyat, jalan raya di Sabah pun selalu rosak dan berlubang. Oleh itu, saya kerajaan memegang prinsip keadilan dan konsep ikut partner kepada Sabah dan Sarawak. Saya bercadang kerajaan memberi peruntukan untuk membina ribu rakyat bersumpang bandar-bandar di negeri Sabah seperti Sandakan, Tauau, Datu, Sembona dan Kota Kinabalu. Dalam bajet ini, saya langsung tidak nampak usaha dari kerajaan untuk menambah baik mutu jalan raya dan membina lebih banyak jalan raya di negeri Sabah. Berbanding dengan peruntukan kementerian kepada Semenanjung dan Sabah, kita nampaklah Sabah ini tidak mengambil berat untuk ini membina jalan raya, meningkatnya jalan raya. Bukanlah Barisan Nasional dalam ini pilihan raya 13 yang diselamatkan oleh Sabah dan Sarawak. Inilah cara Barisan Nasional membaras jasa baik rakyat Sabah dan Sarawak. Ini menunjukkan peruntukan antara Sabah dan Semenanjung adalah tidak adil, memandangkan infrastruktur di negeri Sabah masih banyak dikurangkan. Datuk Pengerusi, kesimpulannya saya yakin bahawa rakyat Sabah tetap sangat kecewa terhadap bajet ini. Saya berasa sedih kerana inilah cara Sabah dilayangkan oleh Barisan Nasional, walaupun Sabah dan Sarawak merupakan rakan kongsi dan sama atau eco partner dalam Malaysia. Peruntukan bagi Sabah dan Semenanjung adalah amat tidak seimbang. Oleh itu, saya tidak menyokong. Sekian, terima kasih. Ya.